Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat saf hadapan, tolong respon audio dan video okey ke? Nur Alis, Masya Allah, Kiflizul, saf hadapan. Audio video okey ke? Jelas ke? Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Altamis Furqan. Ni mesti dah ingat jadual Alhamdulillah, awal-awal dan share. Wa Nuraini, Laila Haji Jali. Allahumma salli ala Muhammad. Zarina Izam, Zulina Wancik, Fatimah Aini, Aina Ina. Alhamdulillah, terima kasih. Kiflizul kata AV jelas. Mauda Ahmad, apa khabar? Sofi Imi, Salina Muhammad, Faridah Karim, Ari Amin, Nur Syidah Nabiha, Maryam Muhammad. Alhamdulillah. Cik Rusia, Yasmin Yaakob. Alhamdulillah. Dari mana tu Kak Yasmin? Fiza Agil, Hanisa Syafi'i, Mauda Midamin. Alhamdulillah. Nurliza Hamdan. Waalaikumsalam. Arfazilah Anas, Ahadia Agui. Allahumma salli Muhammad. Rahimah Abdul Rahman, Faridah Muhammad Nur, Mahanum Abdul Muttalib, Rohani Samad, Zanariah Zakariah, Ibu Ji, apa khabar? Hajah Sapiah, Nafisah Bidin, Izzah Kasim. Alhamdulillah. Sofiah Ibrahim. Waalaikumsalam. Linda Rahim. Sekarang Ustazah Azan kat surau polis dah. Wah, kenapa duduk dekat situ? Nak bagi tahu polis ke? Ustazah takut polis. Zainun Sidi Ahmad, Nur Zarinawati Muhammad Gulam, Nurliza Hamdan, Bidadari Ari. Masya Allah. Kak Sania, apa khabar? Baru nak balik? Ji binti M, Wan Yahya, Samsimah Hashim, Nur Aini Harun, Dilanim Ibrahim, Nazatul Naina, apa khabar? Suhana Adris, Eva Rose, Rohana Maknawi, ya Allah rindunya. Siti Khadijah Haji Khaldi, AGK, apa ku? Salah sebut. Azizek. Masya Allah, Kak Nazar baru landing Masjid Quba. Jangan macam-macam bagi orang jealous sajalah tu. Tengah bersama keluarga tersayang di Shangri-La. Allahu Akbar. Baru dapat cuti-cuti. Wah, Alhamdulillah. Kirim salam dekat bos Shangri-La. Ustazah nak tumpang buat live kat sana boleh ke? Kata, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Balik dari jumpa kawan. Yurni Juso, Syikin Abu Bakar. Alhamdulillah. Wan Yahya Seremban tapi kita berdating di Melaka hari tu. Fatimah Burhan. Baik, 200 orang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf muka masih berkilat-kilat. Ustazah di TV Al-Hijrah pagi tadi bergegas ke surau Al-Falahiyah kelas 10 pagi. Dah setahun setengah tak jumpa dengan mereka. Last kuliah bulan 9 tahun lepas. Jadi kuliah 1 jam, lajak sampai 11.20. Patut berhenti ke 11.20. Bergegas balik ke surau Al-Ittifaq, sambung kursus umrah sampai pukul 1. Zuhur di surau Al-Ittifaq. Lepas tu pergi lunch. Lunch beberapa urusan lepas solat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ada sahabat ustazah datang juga di surau tadi, lama tak jumpa. Jadi ajak dia lunch, sembang sekejap. Tengok jam dah dekat nak pukul 3. Balik, tak sempat masuk bilik, terus ke bilik studio. Sebab janji dengan anda kan pukul 3. Boleh je nak drag tapi kacau asar pula. Lepas asar ada hal lain. Malam nak hantar ustaz balik ke Kulim. Kena tinggal sekejap. Sebab ustaz ada besok ada appointment, ayah nak kena bawa pergi hospital. Okay, jadi macam itulah kehidupan. Sibukkan diri anda walau bidang apa pun yang kita lalui. Semua kita ada peranan dalam masyarakat. Semua kita ada peranan dalam keluarga. Walaupun macam yang itu-itu saja yang dibuatnya. Bosanlah ustazah jadi suri rumah. Jangan pernah bosan.
Sebenarnya kita sama je. Sama je. Ustazah dengan rutin harian yang berulang-ulang macam tu. Tapi paksalah diri untuk suka sebab mana tahu dalam kesibukan inilah kita nak harapkan solat kita sangat ke syurga. Macam malah sikit sangatlah solat kita ni. Orang lain pun solat fardu 5 waktu sehari semalam. Orang lain mungkin ibadah solat sunatnya lebih banyak daripada kita. Orang lain mungkin Qurannya lebih banyak daripada kita. So semoga kesibukan kita, Ustazah cakap pasal anda lah ni sibuk macam-macam, muslimat dirahmati Allah. Semua kita, bukan Ustazah saja, sibukkan diri supaya kita tak tahzan kan mengajar kita. Kita tak tahzan mengajar kita, jangan biarkan ada masa kosong. Nanti toeng-toeng, iblis dah mula dah nak mempermainkan kita, bosan lah, tak bersyukur lah, macam-macam lah. Akhirnya kita down and down and down. Akhirnya kita tak boleh nak bangkit daripada segala permasalahan kita. Wa na'udzubillah min zalik. Betul Nur Aini Abdul Manaf, terbaik. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semput naik tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar? Orang Melaka ada ke? Dah keluar mengundi ke? Tu Masya Allah, tabarakallah. Ke dah malas nak mengundi? Jangan, nahi. Okay, jaga diri masing-masing, okay? Ada yang lebih dahsyat daripada COVID itu di sana menanti. Amin, amin. Siti Khatijah, Haji Khaldi, saya doakan semua orang dapat meminjakkan kaki ke Baitullahil Haram. Betul, sibukkan diri. Betul Cik Rudiah Syarif, takut fikir tak sepatutnya. Betul, Masya Allah. Betul, yang konon kita duk sibuk-sibuk dengan kebaikan ni pun Allah tak pandang sebenarnya kalau kita tak betulkan yang di sini kan sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Tu sebab jangan bagi diri ni berangan. Aku rasa aku seorang kot isteri solehah yang duduk rumah saja ni. Orang lain semua weekend ni duk berme time, ngetih-ngetih dengan kawan-kawan. Aku je lah wanita solehah. Jangan duk perasan sangat, okey? Tak ada kerja je, tak ada makna nak perasan-perasan. Sebab nun jauh di dasar hati tu, Allah macam nak cakap zoom sampai ke dasar hati. Tu dia kan. Orang boleh sebut lah, wah bagusnya Nazatul Naina duk tolong kerja Ustazah, bagusnya Cik Rudiah Syarif, bagusnya Cahaya Ma'arif, bagusnya Wan Nuraini. Contoh kita boleh share lah kat Facebook kita macam-macam. Tapi siapa yang zoom hati kita? Allah, sahabat-sahabat, Masya Allah. Tepuk tangan. Untuk apa tepuk tangan? Daripada perasan baik pi perasantan kan. Boleh buat nasi lemak esok pagi. Masya Allah. Kita buat apa sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah nak tepuk tangan ni? Tadi masa dalam kursus umrah, saya tanya macam ni. Siapa penerbangan 11 Disember? Tak ramai yang angkat tangan sebab 11 Disember ni bukan orang KL yang ramai. Okey, siapa penerbangan 29 Januari dengan Ustazah? Angkat tangan ramai. Siapa yang tak ada tarikh mana-mana, saja je nak datang kursus umrah? Ada beberapa orang angkat tangan. Lepas tu Ustazah Zai pun cakap, tolong berikan tepukan gemuruh kepada orang-orang itu. Siapa orang itu? Yang tak ada tarikh, tak ada mendaftar mana-mana lagi, tiba-tiba datang kursus umrah. Ini dah yang Ustazah suka sangat-sangat untuk angkat. Sebab apa sahabat-sahabat muslimin muslimat? Bukan senang. Bukan senang orang saja-saja nak cari ilmu. Bukan senang. Bukan senang. Saya tekan. Okey, namanya kursus umrah. Tapi bukan untuk orang yang nak pergi umrah saja. Kan? Contoh, tiba-tiba ada orang yang direzekikan. Entah mana dapat durian runtuh apa. Aku nak sponsor kau pergi umrah ni. Contoh tiba-tiba InsyaAllah amin. Mana tahu rezeki kita. Lepas tu bila nak terbang ni? Minggu depan. Sekarang kau kena bagi IC, pasport semua. Minggu depan aku tak tahu apa-apa ni. Kau ikut je lah, senang je umrah ni. Konon sahabat-sahabat. Tapi bila sampai sana kita terpinga-pinga. Terpisah pula dengan kawan tu. Kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita mudah untuk mengemudi bahtera.
mudah untuk mengemudi apa sahaja yang diamanahkan kepada kita. Sebab itu Ustazah sebut, tolong doakan mereka yang tak ada lagi pendaftaran di mana-mana, gigih untuk datang semata-mata nak belajar. Ini salah satu cara dia menunjuk-nunjuk kepada Allah, menunjuk-nunjuk kepada Allah. Allah memang Maha melihat. Dia menunjuk-nunjuk kepada Allah, yang aku nak sangat pergi ya Allah. Inilah antara usaha aku, cara aku. Selain daripada doa, Allah kan tengok siapa yang paling bersungguh. Sahabat-sahabat. Jadi Ustazah nak kempen lah. Kalau Ustazah ada buat kursus umrah di mana-mana, sahabat-sahabat tak payah tanya, Ustazah boleh ke? Tapi kursus umrah Ustazah memang tak buat online. Minta maaf sahabat-sahabat, adalah beberapa sebabnya. Nanti bila Ustazah dah nak dekat-dekat nak fly, Ustazah akan buat online dengan sahabat-sahabat yang nak terbang. Sebab benda umrah ni benda praktikal. Nanti kau bukanlah terselak kan. Kita nak buat tunjuk lagu tu, lagu ni, banyak benda kadang-kadang kita kena bergerak sebagainya kan. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak, saya memang tak share di mana-mana. Okay, yang live sahaja. Dan minggu depan saya akan berkursus umrah di Kelantan dan Terengganu untuk meraihkan taklimat akhir penerbangan 11 Disember. Kemudian nanti awal Disember Ustazah akan di utara. Lepas tu kita preparation untuk yang nak terbang Januari pula. Ada part-part kalau tajuk-tajuk tertentu Ustazah boleh share secara dalam talian insya-Allah. Tapi bukan kursus yang penuh untuk 2 jam 3 jam tu lah. Jenuh lah pula nak melayan kan, bateri ni semua tak cukup kita nak melayan semua tu. Baik sahabat-sahabat, sekarang tepuk tangan untuk diri sendiri. Syukur pada Allah kerana memilih kita untuk istiqamah berada pada tajuk yang baru. Tajuk apakah? 122. Jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Cuba ulang, kalau sekarang ni ada manusia yang macam, yalah di kalangan kita sahabat-sahabat La Tahzan, saya tak boleh terima lah Ustazah, saya tak boleh terima muka macam tu, saya tak boleh terima lah Ustazah. Jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Deep lah tajuk ni. Sempat Ustazah semput-semput tadi Ustazah baca sepintas lalu apa kehendak bab ni. Jom, sebab kita berada di waktu perdana pukul 3 petang. Ada yang tengah baring ke, landing ke, buka aircon, tarik selimut siap, hamba-hamba sedap. Ustazah tak baring lagi daripada lepas subuh tadi ni. Masya Allah. Jadi hati-hati yang tengah terbaring tu, buka mata besar-besar. Situasi jam 3 petang ini dalam waktu bilik yang sejuk pula memudahkan untuk kita bismikallahumma ahya wa amut, mengaku sajalah kan. Jadi kita tak nak macam mana sambil buat kerja, mungkin ada yang sambil lipat kain. Semoga Allah mudahkan semua urusan. Jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Wah, Kak Amy dalam kereta on the way balik. Subhanallah, subhanallah. Tak landing pun, tengah duduk depan lepi ni. Wah, terbaik Nur Azrina, syukur, Masya Allah. Tak baring pun Ustazah daripada sebelum 5 pagi tadi. Subhanallah. Inilah ibu-ibu, Masya Allah. Hadapilah kenyataan, betul? Muka surat 245. Awak semput sebab lepas makan. Lepas makan terus naik tangga. Ustaz kata rehat-rehatlah dulu, fikir balik, rehat. Sekejap lagi sangkut asap pula kan. Lepas asap ada hal pula nak rehat tang mananya. Jangan bersedia, hadapilah kenyataan. Baik, jom kita mulakan. Jika engkau hinakan dirimu setelah memperolehi kemuliaan, engkau pun akan menjadi hina. Sahabat-sahabat, Ustazah selalu sebut, ramai orang dipilih Allah untuk mulia. Allah yang ciptakan kita sebagai ahsanut taqwim, sebaik-baik kejadian. Anda ibu, anda mulia. Anda isteri, anda mulia. Anda hamba, anda mulia. Hamba siapa? Hambanya Allah. Tapi kita yang kadang-kadang meletakkan diri kita sebagai asfalasafilin, hina serendah-rendahnya. Kenapa? Kita bertindak mengikut hasutan iblis, bisikan iblis, godaan nafsu kita ni yang meronta-ronta. Masya Allah, membuat-buat, inginkan itu, ini. Ni yang silap. Masya Allah, ya betul Rosminia. Kalau ngantuk segar mata tengok Ustazah ceria. Ni buat-buat ceria ni. Sebenarnya saya pun mengantuk, saya pun tak larat sebenarnya. Tapi kena paksa.
Jadi kalau ustazah boleh paksa diri untuk menceriakan, kenapa anda Allah ustazah nak tidur boleh tak? Cubit kan? Macam tu kan. Jika engkau hinakan dirimu setelah memperolehi kemuliaan, engkau pun akan menjadi hina. Jangan hinakan diri kita. Allah pilih kita sebagai hamba yang mendapat ujian, mulia. Anda berada dalam majlis ilmu, mulia. Tapi jangan perasan. Oh, si Fulan yang aku dah tag tak muncul-muncul ni, tidur lah tu. Tak bagus sungguh. Hari Sabtu je pantang ni mesti tengah tengok Hindustan ni ke apa tu. Tiba-tiba kita, sahabat-sahabat, jangan rosakkan. Kalau ada orang yang mengusik kita sehingga menyebabkan kita mencarut-carut, marah-marah, keluar perkataan yang buruk-buruk, busuk. Orang-orang Melayu duk kata longkang betul mulut engkau ni. Allah, kita dengar pun ngeri kan. Pagi tadi TV Al-Hijrah, apa? Wanita ahli neraka. Ustaz, apa hal bagi tajuk macam ni? Ustaz nak sebut pun ngeri lah, takut. Tetapi bila bahas tu, Masya Allah tak cukup masa juga, sahabat-sahabat muslimin-muslimat. Jika engkau berputus asa terhadap sesuatu urusan, bererti engkau telah menghinakan dirimu juga. Macam mana kita nak tahu diri kita asalnya mulia tapi terhina? Dek, kerana apa sahabat-sahabat muslimin-muslimat? Satu perkataan berputus asa. Sebab tu dalam Quran Allah ulang banyak kali, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Minggu depan 27 hari bulan Napisah Bidin, saya berada di Masjid Tepuh. Tepuh tu kat mana Dekat Kuala Terengganu lah, dekat dengan Felda. Jam 9 pagi nanti saya share poster dia. Sekejap saya baca nama untuk orang Terengganu. Kot kita boleh dating-dating di situ. Masya Allah. Ada dua tempat. Pagi 27 November saya berada di Masjid Kampung Tepuh. Tepuh ke Tepuh? Masjid Kampung Tepuh. Lepas tu 9 sampai 10.30 pagi situ. 11 pagi saya di masjid mana tapi Kuala Terengganu jugalah. Nantilah share, tak ingat dia orang share poster mana entah duduknya. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya nak meraihkan penerbangan umrah 11 Disember. Ramai daripada Terengganu dan Kelantan kali ini. Okey, kita rujuk kepada surah At-Taubah ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa tu nama Facebook dia? Tag Prosak Tiada-Tiada. Apa tu namanya? Allah, semoga Allah memberkatimu. Betul? Betul. Allahumma salli ala Muhammad. Tepuh dalam daerah Kuala Nerus. Oh ya ke? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tanya Ustazah kat mana, Waze sajalah kot. Keluarlah nanti dekat mana. Tepuh Kuala Nerus. Oh okey. Kuala Nerus dengan Kuala Terengganu tu tak sama, jauh. InsyaAllah, sorry. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allah akan memberikan anugerah kepada kami. Sayu'tina Allahu. Demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap hanya kepada Allah. Anda dengar tak TV Al-Hijrah pagi tadi? Mereka berikan tugasan kepada ustazah untuk tadabbur surah apa pagi tadi? Surah Yunus ayat 7 dan ayat 8. Ayat tu menyatakan kepada kita ada manusia hidup atas dunia ni sama sekali tak mengharapkan Allah, tak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Apakah pertemuan dengan Allah? Itulah kematian yang berakhir insya-Allah di dalam syurganya Allah. Allah kita gambarkan kalau sekarang ni macam sekolah-sekolah diziarahi oleh Nazir. Apa lagi? YB melawat kawasan. Dekat Melaka ramailah YB yang turun sekarang ni kan. Masya Allah, melawat kawasan. Okay? Allah akan ziarah syurga-syurga yang menempatkan orang-orang beriman. So kita nak bertemu dengan Allah, tak ada cara lain, mati. Mati tu bernatijah mana? Kalau kita mengharapkan pertemuan dengan Allah ketika hidup di dunia ni, sentiasa mengharapkan redanya Allah. Kerana melalui redanya Allah lah kita akan ke syurga. Masya Allah, tabarakallah. Okay?
Saya pernah membaca sebuah cerita. Ini Dr. Aida Al-Qarni punya penulisan. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang lelaki yang terjatuh daripada jendela dan di salah satu jari tangan kirinya melingkar sebentuk cincin. Anda gambarkan seorang lelaki jatuh dan ketika dia jatuh tu dia memakai cincin. Ketika lelaki itu terjatuh, cincin itu tersangkut pada sebuah paku yang terdapat di jendela hingga terputus jarinya. Tu dia, kan? Tangan kiri lelaki itu tinggal 4 jari sahaja. Dia pun berkata kepada dirinya, aku hampir tidak ingat bahawa Allah siapa tu yang kena baring kerana keadaan tak mengizinkan. Bagusnya sahabat, sebab dalam baring, dalam tak sihat pun masih nak mengisi masa dengan ilmu. Okay, yang Ustazah cakap tadi, jangan baring-baring tu janganlah terasa bagi orang yang sihat. Takut baring-baring tu terus memang bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Okay, bukan maksud Ustazah yang sakit, yang tak sihat, bukan. Okay, kalau kita baring-baring santai-santai Ustazah, petang-petang dah pukul 3 ni, daripada saya tengok Hindustan joget guling-guling macam itu, baik saya tengok Ustazah kuliah Al-Tahzan contoh. Sebab biasa kita buat pagi sahabat-sahabat, bila waktu macam ni saya nampak nama-nama macam nama-nama baru pula ni. Okay, biasa kita buat jam 7 pagi setiap hari, tapi Sabtu Ahad Ustazah tak boleh 7 pagi. Orang lain Sabtu Ahad dia boleh berpagi-pagi. Sebab dia tak sibuk nak pergi kerja. Ustazah pula Sabtu Ahad lah. Sabtu 7 pagi Ustazah berada di TV Al-Hijrah. Ahad 7 pagi Ustazah memang ada kelas khas yang memang dah lama dah Ustazah mengajar. Sebelum Al-Tahzan lagi. So Ustazah tak nak kacau lah jadual tu. Ya, Halimatus Sa'diyah. Ya Allah, kalaulah sahabatku Halimatus Sa'diyah boleh belah dada Ustazah, tengok ya Allah. Anda hanya akan melihat betapa Ustazah nak sangat-sangat bawa semua orang ke Baitullah. Sebab saya rasa apa yang anda rasa. Kan Ustazah sangat-sangat susah dan tak percaya dapat pergi ke Baitullah. Bahkan berulang-ulang kali, memang sampai sekarang masih merasa seperti mimpi. Dan kenangan pertama kali melihat Kaabah, benda yang paling Ustazah tak boleh lupa. Sebab tu kalau anda pergi ke Facebook Ustazah Muzayyanah Abdullah, anda tak nampak gambar lain bertukar. Dah lebih 10 tahun kan kita berFacebook ni, tak pernah bertukar profile picture. Itulah gambar pertama kali saya memandang Kaabah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kenangan sangat. Amboi Kak Pos siap dengan kopi. Oh, syoknya, tak mengantuk Dia pun berkata kepada dirinya, aku hampir tidak ingat lagi bahawa aku hanya memiliki 4 jari sahaja di tangan yang sebelah kiri. Dan aku baru menyedarinya ketika aku teringat akan kejadian tersebut. Dia tersangkut cincinnya di paku. Oh, dulu cara jatuhnya macam tu. Kan rumah papan, paku macam tu Tersangkut cincin tu di paku, terputus jari. Tak tahulah jari mana. Tinggal 4 jari sahaja di tangan kirinya. Boleh pun melalui kehidupan hari-hari sahabat-sahabat sampai terlupa akan jari yang tak cukup ni, kecuali dia terkenang akan peristiwa itu. Cerita ni dikisahkan dalam bab 122 sesuai dengan tajuk Jangan Bersedih, Hadapilah Kenyataan. Bayangkan kalau dia tak boleh meneruskan kehidupan, dia tak bangkit daripada saat kehilangan jari itu. Ya, aku dah cacat, jari aku tinggal 4 je. Aku dah tak sempurna, nanti siapa nak kahwin dengan aku. Nanti kalau anak-anak aku gelakkan aku, ada ayah tak sempurna. Memang kita takkan boleh bangkit lah. Sebab kita membaca-baca masa depan yang belum tentu jadi milik kita. Sahabat-sahabat. So tajuk ni jangan bersedih. Berlaku sesuatu dalam hidup kita, of course lah sekejap tu kita terkejut, bersedih. Tapi jangan selama-lamanya, jangan rosakkan diri sendiri. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin, amin, amin. Wanisa. Betul ke saya sebut ni? Sebab kecil sangat kalau tulisan Jawi ni, saya tak nampak. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan segalanya dan apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Qaddarallah. Ustazah Zai suka sebutkan qaddarallah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya juga seorang OKU yang dah hilang kedua belah kaki setelah aksiden. Siapa? Masya Allah, sahabat kita Yahya Ishak. Masya Allah, Allahu Akbar. Boleh PM tepi Ustazah. Saya juga seorang OKU yang dah hilang kedua belah kaki setelah aksiden. Berapa tahun dah tu saudara? Masya Allah. Kuatnya anda boleh hidup, teruskan kehidupan. Semoga Allah memberkati dari dunia sampai akhirat. Terima hakikat diri, jangan bersedih. Kitab ni ajar kepada kita, hadapilah kenyataan. Kalau tuan rasa nak memiliki kitab La Tahzan, PM tepi saya hadiahkan insya-Allah. Sebab saudara kita yang telah kehilangan dua kaki menonton La Tahzan pada hari ini, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga ini menjadi titik mula. Kalau dia pernah bersedih, Allah gembirakan hatinya. Kalau dia pernah kecewa, Allah terima taubatnya. Kita tak berhak untuk putus asa daripada semua takdirnya Allah. Ustazah bercakap pantas, laju macam ni sahabat-sahabat, tapi Ustazah tak sekuat saudara-saudara kita yang diuji. Bayangkan, dia diuji dengan dua kaki tak ada. Daripada lahir kakinya ada, tiba-tiba sekarang kaki tak ada. Jomlah kita belajar daripada saudara-saudara kita yang kuat ni. Kalau kita sehat-sehat, tak menuntut ilmu, tak beribadah, saudara kita yang Allah tarik nikmatnya masih lagi boleh mampu beribadah. Tolonglah belajar daripada semua itu. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dah beli Ustazah dan saya juga join untuk program berkira. Masya Allah, Yahya Ishak ni lelaki ke perempuan ni? Saya juga join untuk program di Kedah. Meremang bulu rumah ni. Betul ke? Kak Nazar dekat sini kan? Ke ini orang yang Kak Nazar kata ada something very special nak buat surprise dekat Ustazah untuk Jauhlah Utara? Jangan nak main-main dengan Ustazah, nak surprise-surprise kan anda yang tersurprise ni. Masya Allah, nak nangis lah pula. Ke pakai Facebook siapa? Sebab program Utara tu untuk muslimat sahaja. Tolong bagi tahu siapa anda, sebab nama Facebook nama lelaki. Kan Ustazah tuan-tuan dengan anda kan tertukar jantina pula. Okey. Baik, muslimat dirahmati Allah. Baik. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan segalanya. Kita nak halang macam mana pun takkan jadi. Tolonglah sahabat-sahabat, Allah yang takdirkan, Allah yang datangkan, Allah yang beri. Kita tak berhak untuk menyalahkan itu dan ini. Permulaan kena tu biasa sebagai seorang manusia. Kenapa aku ya Allah? Kenapa engkau beri kepada aku ya Allah? Kenapa jadi macam ni ya Allah? Tapi jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Okey, Yahya Ishak, saya tak ada Facebook. Tapi sekarang Yahya Ishak ni, Facebooknya siapa? Saya Rozaya Razali. Siapa nak kitab La Tahzan, tim khidmat yang ada, Kak Yanti, Kak Nazar, siapa saja yang ada dalam tim khidmat, tolong typekan nombor telefon seperti biasa. Sebab saya tak boleh nak ni Saya boleh sekarang ni, tapi Ustazah selalu Halimatul Sa'diah ke utara tu biasa sangat. Buat di ramai lagi ke yang tak tahu? Sekejap Ustazah bagi tahu dengan tim khidmat. Siapa sahabat-sahabat tim khidmat yang ada dalam La Tahzan sekarang, tolong tepekkan program utara kita dan tolong pinkan. Ramai yang tanya ni, insya-Allah kita bertemu. InsyaAllah kita bertemu. Okey, Rohaya Raza, alhamdulillah. Wah, semangat pula Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Seorang penyair mengatakan, jangan kau sengaja batuk di depan api. Jika engkau melakukannya, wajahmu akan hitam dan air mata pun akan menitis. Orang dewasa pasti faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hafsah Makdin pun tanya ni, ramai lagi ke tak tahu? Hari-hari iklan ni dan nak habis dah sit rasanya. Masya Allah, tabarakallah. Siti Aminah Rohayu Ustazah tu nama orang ke apa? On the way ke Perak dengan kuliah Ustazah dalam kereta, Hamidah Abdul Wahid. Subhanallah. Oh, Puan Ayu, Yahya Ishak, Ida Laila Khalid. Masya Allah. Terima kasih Kak Nazar. Saya pin sekarang. Okey, saya pinkan daripada Kak Nazar. Kak Nazar ni mesti tengah tersengih-sengih. Mesti ini insan istimewa dia cakap ni. Lain kali dengan Ustazah jangan buat sembrono surprise. Okey, Tuan Badan dah mengaku dah. Ya Allah, tak sabarnya saya nak bertemu dengan anda. Subhanallah.
Airin Alia, saya nak buku La Tahzan. Masya Allah. Sahabat-sahabat, buku La Tahzan memang dijual, tim khidmat uruskan. Tapi Ustazah ada stok untuk yang niat diinfakkan. Bagi siapa? Sahabat-sahabat, bagi orang yang memang tak mampu nak beli sendiri. Dalam hal tak mampu tu jangan kelentong. Kita nak buat benda baik. Okey, kalau betul-betul tak mampu, PM tepi Ustazah. Kadang-kadang ada yang nak beli, suami tak bagi, macam tu kan. Jadi bagi tahu, insya-Allah. Baik, tahu dah Kak Naza. Nak tahu Ustazah cakap no ampun-ampun. Oops, tak ada. Kita sentiasa memaafkan. Tapi saya terus macam, ya Allah, hebatnya. Masya Allah, nak nangis dah ni. Subhanallah, tak ada dua kaki. Nak join trip utara, Masya Allah kan. Bukan Ustazah gurunya nanti, okey. Sayang, anda lah yang akan memberi inspirasi kepada kami semua. Siapa nama tadi? Kak Ayu Ayu. Masya Allah, Masya Allah. Okey, nak kena babak ni Kak Nazan ni, nak keluar rotan besar ni. Okey. Saya mengenali seseorang yang putus tangan kirinya. Ni cerita lain pula. Daripada paras bahu, tadi potong jari. Sekarang putus tangan kiri. Sangat sesuai lah tajuk ni kepada sahabat kita tadi tu. Masya Allah, tabarakallah. Kak Nazan nak nangis. Masya Allah, Allahu Akbar. Aduh, siapa nama dia? Kak Ayu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ramainya nak buku La Tahzan. Buku La Tahzan boleh didapati melalui tim khidmat. Telefon kena bayar RM45. Sahabat-sahabat, kita sahabat-sahabat lain pun semuanya beli. Tadi Ustazah offer kepada, jenuh lah pula kalau semua nak free. Dah garuk kening dah ni, macam mana? So, apa ni? Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan, itulah Ustazah kata Hanisah Syafi'i sesuainya tajuk ni. Okay? Masya Allah, Kak Nazar dah nangis dah tu, Masya Allah. RM45 tak termasuk kos pos. Okey, mungkin ada yang tak tahu lagi ke, sebab ni Sabtu Ahad kan kita berlive pula pukul 3 petang. Nampak nama-nama baru ni. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana? Masya Allah, Masya Allah. Sekejap sebab yang Ustazah nak pin Jaulah Utara tu pun penting. Tim khidmat punya nombor pun penting. Ya, tapi yang memang anda tak mampu, kita memang ada, Masya Allah, buku untuk kita wakafkan, untuk kita infakkan kepada anda, insya Allah. Sahabat-sahabat La Tahzan, kita merasa berbunga sangat hati, Masya Allah. Sebab kita didatangi oleh, dah Kak Yanti, Kak Nazar ni dah share. Kita dihadiri oleh seorang insan hebat yang Allah beri pinjam dua belah kaki, sekejap sahaja. Sekejap sahaja. Allahu Akbar. Sekarang tak ada dua kaki. Dia bersama-sama kita. Semoga Allah beri kekuatan. Tim Jaulah Utara nanti Relah Ibadah Ziarah Utara 3-4 Disember. Ustazah akan bersama-sama anda. Kita dengar live cerita daripada kawan kita ni. Masya Allah, Hanisah Syafi'i. Ada jual kat Shopee. Nak join, ada rehlah ke? Tu untuk yang tanya tu, dekat bawah tu dah dipinkan. Masya Allah. Hilang kata-kata Ustazah sekejap. Saya kan sahabat, Masya Allah, bila saya dengar orang yang OKU, kekurangan upaya, sebenarnya mereka adalah kelebihan upaya sebenarnya. Saya selalu merasa malu dengan orang-orang macam, ya Allah, tak ada kaki tapi solat tak tinggal. Ya Allah, mata buta tapi buat baik pada mak ayah. Ya Allah, dah tua tak larat tapi masih semangat nak pergi masjid. Aku ni, ya Allah. Sebenarnya itu semua tarbiyah untuk kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah, Radiah Mat Taib pun baru first time masuk live Ustazah. Allah, sahabat-sahabat, ukhwah fillah, salam ukhwah fillah. Kena sopan-sopan sikit lah, sebab kalau sahabat La Tahzan yang setiap 7 pagi tu, dia tengok dah sinetron Ustazah apa semua. Masya Allah. Dari Singapura, awak boleh dapatkan diri kedai. Oh, okey, Zuraidah Hashim. Terima kasih. Subhanallah, baik. Saya mengenali seseorang yang putus tangan kirinya daripada paras bahu kerana penyakit yang pernah menimpanya. Dia masih hidup sampai sekarang. Telah berkahwin dan dikurniakan zuriat. Dia boleh memandu kenderaannya dengan lancar
dan melakukan pekerjaannya dengan gembira. Sebab tu apa pun sahabat-sahabat, orang nampak kita kesiannya, tapi kita gembira dengan hidup kita. Bila kita gembira dengan hidup kita, Masya Allah, betul Sofi Ime, Masya Allah, Allahu Akbar. Dia boleh memandu kenderaannya dengan lancar dan melakukan pekerjaannya dengan gembira. Selagi kita tak gembira buat kerja yang Allah amanahkan pada kita, kita akan sentiasa penat. Kita susah nak ceria, kita susah nak bersyukur sahabat-sahabat. Walaupun kaki tak ada, tapi kita seronok dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Percayalah, ya, anda akan beroleh bahagia itu. Masya Allah, Salwani Ludin pun pertama kali. Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Ustazah akan beritahu. Betul Hilmiyatun, ramai rupanya orang baru hari ni. Cik, angkat tangan sikit siapa yang angkat tangan, tak nampak lah. Tulis, saya pertama kali dari sekian-sekian. Macam tu, okay sahabat-sahabat. Tapi saya tak sempat dah nak baca semuanya. Ya, kita yang kena positif. Betul tak Haida Najwa Azmi? Kita malu kan dengan kawan-kawan kita macam tu. Masya Allah, kuatnya mereka. Sebab tu bila kita dapat peluk orang macam ni, kita dapat bersama, kita kenal sahabat-sahabat di rahmat Huda Hashim. Janganlah, jangan sebut pasal sinetron tu. Kena sopan sikit. Hari ni ramai orang baru, sopan sikit. Okey, muslimat dirahmati Allah. Kita kena fikir, dia boleh memandu kenderaannya dengan lancar dan melakukan pekerjaannya dengan gembira. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan satu tangan untuknya. Satu tangan, daripada bahu sampai ke bawah. Tak ada tangan sebelah je. Allahu Akbar. Tapi Masya Allah boleh meneruskan. Ustazah saya dalam kuliah-kuliah beberapa, sejak dah boleh ke masjid surau ni kan Ustazah duk cakap, ternyata kita masih hidup. Walaupun setahun setengah PKP, kita masih hidup. Bahkan makin besar PKP, pakat kembung perut. Macam tu kan. Semua makin besar, contoh kan. Kita masih hidup, sahabat-sahabat. Apa yang kita lalui dulu, terkejut dengan COVID ni, ada satu kematian, angka beribu-ribu, kita terkejut. Tapi hari ni kita masih hidup. Sahabat-sahabat, Masya Allah, bila kita sebut perkara macam ni, betul lah, jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Apa yang berlaku? Kalau kita selalu dengar orang cakap, sabarlah, mesti ada hikmah. Anda takkan bertemu dengan hikmah kalau anda tidak hadapi kenyataan itu. Anda takkan bertemu dengan hikmah kalau anda tidak sabar menempuh dan redha dengan apa yang Allah telah takdirkan kepada anda. Kita nak, yes, orang jumpa kita, sabarlah, mesti ada hikmah. Aku nak tengok apa hikmahnya tu. Aku nak dapat apa hikmahnya tu. So, jangan bersedih. Hadapi dengan kenyataan. Dan hikmah yang anda nantikan kalau tak dapat di dunia, terus sabar. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berikan ketika di penghidupan yang tidak ada mati-matinya lagi. Itulah akhirat. Masya Allah. Ahlan sahabat-sahabat Latahzan. Tabik spring Ustazah dengan anda. Walaupun jam 3 petang, angka terus naik yang menonton. Sebab untuk makluman yang pertama kali, bila kita buat jam 7 pagi tu, sekarang memang biasa lebih 1000 orang yang menonton. Bukan kerana nak tengok tak lalat Ustazah ni, bukan. Tapi kerana kami, Ustazah sendiri, dah sangat terkesan dengan nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Latahzan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab semua kita dalam dirundung permasalahan. Semua kita ada ujian. Sama ada ujian tu berbentuk musibah ataupun berbentuk nikmat. Semua kita hidup di pentas ujian. Selagi tak mati, ujian takkan berakhir. So, nak kuat menempuh ujian ni, Masya Allah, the best recipe is kitab Latahzan. Masya Allah, Masya Allah. Siti Rosnani yang kita jumpa tadi ke, di nama Facebook anda. Betul Ustazah, kita pula rasa rendah diri bila tengok orang diuji dengan kehilangan tapi masih. Betul. Masya Allah. Terima kasih Kak Naza. Allahu Akbar. Tempat memang terhad. Allahu Akbar. Saya mengenali seseorang yang ini dah baca. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Terimalah dengan penuh kerelaan dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kita bila baca word ni kan, terimalah dengan penuh kerelaan. Rasa macam tak nak sambung dah.
Senangnya kau cakap, terimalah dengan penuh kerelaan. Kau tak kena, sedaplah kau cakap macam tu. Kita nak cakap, sabarlah, janganlah boleh terlenting. Sabaksat, terimalah dengan penuh kerelaan dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Sahabat-sahabat yang pertama kali, salam ukhwah fillah, Ustazah Zai, Masya Allah, tabarakallah, dah 20 tahun berhanimun. Berhanimun dengan Ustaz Azwan, suamiku. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, reda dengan apa yang Allah beri. Kami berdua-duaan sehingga kini. Tapi saya tak rasa macam sunyi ke? Saya tak rasa macam, wallahi sahabat-sahabat, bahkan kita memandang anak-anaknya orang macam anak-anak kita. Masya Allah, saya rasa macam ramai anak. Saya rasa macam kaya. Hadis ni tak bohong sahabat-sahabat. Terimalah dengan penuh kerelaan dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Orang pula tanya, Ustazah tak sedih ke tak ada anak? Sabar je lah. Rasa nak apa nak lepuk. Bukan lepuk, sopan sikit ramai orang baru ni. InsyaAllah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh nak sopan-sopan sebab dah memang itu kaedahnya. Masya Allah. Maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah pernah bertemu dengan anak murid yang kaya raya. Tinggal rumah di malam hari raya, balik kampung seminggu. Balik tu orang bawa lori, rompak rumah dia habis termasuk jam-jam dinding semua. Saya pergi ziarah, ya Allah Kak, moga digantikan dengan yang lebih baik. Sengih. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, sayangku Kak Nazar kirim salam dekat dia. Oh, rindulah juga. Tapi dah tak boleh peluk-peluk dah. Dia dah besar. Okey. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Leput. Bukan lepuk. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nak cakap tadi, lupa dah. Kak Nazar tulis perkataan rindu tu terus terlupa. Allahumma salli ala Muhammad. Anak murid tu dia balik Terengganu. Balik ke rumah bukan kata saja laptop anak dia berapa biji habis, jam-jam dinding, angkut pakai lori yang paling kelakar. Dan ya Allah, zalim sungguhlah perompak tu. Dia pi cabut gate, tak tahulah macam mana dia buat gate ni dibaringkan. Gate orang, rumah orang kaya kot. Boleh berbaring gate tu. Pergi balik kampung 2 biji kereta. Kereta anak, kereta bapak dulu. Masuk dekat Porsche kereta. Kenapa rasa pelik ni tayar kereta ni? Rupanya dah berjalan atas gate yang dibaringkan oleh perompak. Pendek ceritanya, habis licin licau. Saya pergi ziarah dia. Sahabat-sahabat, dia jawab apa? Makasih Ustazah datang ziarah akak. Makasih Ustazah, akak ingat apa yang Ustazah ajar. Mungkin ada zakat-zakat saya yang tak sempurna. Mungkin ada sedekah saya yang Allah tak terima. Mungkin adalah ni Ustazah Allah nak bagi. Cakap, ya Allah, pelik aku orang ni. Aku ustazah ke dia ustazah? Maksudnya sahabat-sahabat, bahasa dia tu, ya Allah, redanya dia. Lapangnya dada dia. Dan ustazah nampak dia tak miskin-miskin pun selepas rompakan tu. Bahkan makin kaya. Apa rahsia Kerana dia reda dengan apa yang Allah beri kepadanya. Masya Allah sahabat, kalau selagi kita tak merelakan, selagi kita tak terima kenyataan, selagi itulah kita akan dihambat dengan kedukaan. Siapa tadi yang tulis? Down ketika macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana nak cakap? Dia dalam keadaan saya terbaca apa tu? Saya terbaca perkataan Ustazah lembut tu yang saya lupa segala. Jangan sahabat. Anda tak kenal Ustazah kalau baru hari pertama ni. Tiba-tiba Ustazah lembut. Bila lembut tu saya duk teringat aw je. Saya tak ni terus lupa. Tak boleh kalau orang puji baca. Terus lupa. Apa nak cakap tadi, lupa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Otak ni sebenarnya masih lagi, ya Allah, betul ke yang menonton ni ada orang tak ada kaki 2 tapi kenapa masih boleh kuat, ya Allah. Sahabat-sahabat, anda orang-orang nombor 888 hebat. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli. Nanti kalau ingat cerita balik. Apa yang saya cakap tadi? Nak baca balik komen ni memang tak sempat lah. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, kan? Barulah kita nampak dan faham tajuk ini, jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Masya Allah, hadapi kenyataan, sayang-sayang. Ustazah nak cakap, Alhamdulillah, syukur ya Allah kau beri ingatan. Tadi saya terbaca yang kata down bila dia tahu dia kena cancer. Masya Allah,
kita takkan boleh move on selagi kita tak terima kenyataan. Macam mana kita menangis air mata darah, macam mana pun sahabat-sahabat, benda dah Allah kata ini bahagian kau, ini takdir. Tempuh sahabat-sahabat, kita akan bertemu. Masya Allah, mana Cik Rodiah ada tak? Cik Rodiah, mai keluarkan word yang azimat tu. Hajah Nurma boleh PM 0163729048. 0163729048. Okay, laju sangat komen ni. Saya tak boleh nak tepekkan nombor telefon tim khidmat. Esok-esok lah pula ya. Ataupun saya type sekarang 0163729048. Okey, siapa nak dapatkan buku La Tahzan? Bukan percuma, kena bayar RM45, termasuk nanti kos untuk pos. Ambil nombor yang Ustazah Muzayyanah dah tepek kat situ. Kecuali anda memang nak sangat buku, tapi dah berminggu-minggu, berbulan-bulan tunggu rezeki tak muncul tiba, PM Ustazah, sayang, Ustazah nak hadiahkan ke anda, InsyaAllah. Okay? Baik, tapi kena buatlah sinopsis sikit cerita kenapa saya layak menerima buku infak daripada Ustazah. Bahkan bukan Ustazah je, sahabat-sahabat La Tahzan pun nak bagi buku ni kepada anda yang istiqamah. Kita ada syarat tahu, istiqamah. Istiqamah tu terus bulat mata. Okey, sebab bukan senang nak istiqamah. Memang bukan senang nak istiqamah. Penatlah Ustazah nak istiqamah, memanglah penat. Sebab yang tak penat istirahat. Sekian. Okey. Tu kena faham tu. Tu word power Ustazah Zat. Seorang penyair, kenyang tadi tak habis lagi. Seorang penyair mengatakan, tanyakan kepada dirimu, adakah air mata dapat mengembalikan hal yang telah hilang? Cuba bila kita tak boleh terima kenyataan, kita menangis. Yang lebih peliknya menangis sebab boyfriend tinggalkan kita. Aduh, ini air mata yang paling merugikan. Datang jumpa Ustazah, bawa satu kotak tisu, nangis. Kenapa? Boyfriend saya tinggalkan saya, Ustazah. Lah, boyfriend tu maksudnya apa? Belum kahwin kan? Belum nikah kan? Awak yang teruk sangat menangis ni. Yalah Ustazah, saya dah banyak buat dosa dengan dia. Saya ingat dia nak kahwin dengan saya. Allah tunjuklah padamu. Bukan nak buat dosa ketika belum menjadi isteri. Mau syok apa dengan dia? Syok lah Ustazah, dia pegang-pegang saya. Tunggu dah nikah. Bukan jadi dosa tapi jadi pahala. Lebih daripada pegang pun boleh. Awak yang tak sabar sangat. Macam tu. Oops, inilah Ustazah Zai bila kuliah pagi. Petang-petang pun nak bulat mata pula. Tak ada guna sahabat-sahabat. Tanyakan kepada dirimu, adakah air mata dapat mengembalikan hal yang telah hilang? Minta maaf, saya jentik usik sedikit hati anda yang kehilangan orang-orang tersayang dalam COVID. Dah berapa hari? Ya, kita sedih. Tapi kita tak boleh menghidupkan mereka semula. Dan bangkitlah mendoakan mereka. Mereka dah tak boleh berdoa untuk dirinya sendiri. Bangkitlah meneruskan kebaikan-kebaikan. Kita percaya orang yang mati-mati awal ni orang yang baik-baik belaka. Kita teruskan kebaikan mereka. Nanti di syurga anda akan bertemu tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Tolong aim pertemuan di dalam syurga. Jangan terpisah, seorang di syurga, seorang neraka, atau kedua-duanya dalam neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Menangis banyak kerana manusia Allah murka. Terbaik Ustazah Rodiah Sharif. Anda tahu, Makcik Rodiah Sharif ni, ya Allah, Ustazah kuliah pagi dia ada, petang ada, malam ada, tengah-tengah hari macam ni ada. Jadi bila dia menulis tu, kan, kadang-kadang Ustaz Azwan cakap apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beli tuala dia, kirimkan RM50. Apa ni? Sekejap. Alah, hilang dah. Saya nak baca tadi apa? Beli tuala RM50. Tak faham. Laju sangat. Masya Allah, minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makcik Rodiah Sharif, kalau anda tengok komen dia, dah macam word Ustazah Zai dah. Kadang-kadang, Cik ni kemain lagi bahasa dia. Kita tanya, Cik, hebat bahasa, nanti dia jawab. Kan hari tu Ustazah yang cakap, kita pun dah lupa dah sebenarnya. Tapi Masya Allah, sahabat-sahabat, sebab dia sangat istiqamah dalam majlis ilmu.
Betul Hanihas, Masya Allah. Hanihas pernah kehilangan ke? Allahu Akbar. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bila orang doakan kita, kita kehilangan, didoakan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Anda jangan faham, tak nak Ustazah, jangan doakan saya digantikan dengan yang lebih baik. Saya nak suami itu dalam syurga. Bukan orang doa kat hang suruh dapat suami baru. Tak semestinya. Tak semestinya sahabat-sahabat, jangan duk sedih. Kalau kita tak faham ilmu, orang cakap semoga digantikan dengan yang lebih baik. Oh, cakap senang lah, aku nak jumpa balik laki aku tu dalam syurga. Kahwin. Orang tu tak sebut pasal kahwin. Digantikan dengan yang lebih baik. Terkadang, wahai yang kematian suami, muslimat, jom kita fikir macam ni. Tuhan, kau ambil dia dulu, padahal aku yang sakit. Kenapa kau matikan suami aku, ya Allah? Mungkin ke sebab masa aku jadi isteri dia dulu, aku bukan isteri yang taat, aku banyak dosa. Sahabat, bila kita kehilangan dia, rupa-rupanya apa yang berlaku, hari-hari kita sebut nama dia, hari-hari kita doakan dia, hari-hari kita teringat dia, hari-hari bila kita pandang gambar dia, pandang baju dia, pandang kenderaan yang ditinggalkan, kita teringat dulu dia duduk depan mata kita pun kita tak nak pandangkan wajah kita pada dia. Rupanya dengan ingatan-ingatan kita, doakan tanpa henti, teruskan kebaikan pasangan kita yang dah tinggalkan kita. Masya Allah, di situ pahala ibadah di sisi Allah. Dan rupa-rupanya setelah kita ditinggalkan, baru kita menjadi hamba Allah yang taat, isteri yang taat. Semasa dia ada di sisi kita, kita tak taat pun Allah. Kita terlupa nak meratap dengan Allah, kita sibuk meratap dengan hamba-hambanya Allah. Sahabat-sahabat, itu maksud semoga digantikan dengan yang lebih baik, lalu tersenarai nama kita sebagai ahli syurga. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Ini maksud lebih baik tu. Sebab tidak ada kebaikan di dunia mengatasi kebaikan di akhirat. Biar kita derita sekejap di dunia, semoga kita dapat ganti nikmat yang sangat besar tanpa tamat ketika kita berada di akhirat. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Sahabat kita Ida SPPK pun kehilangan suami. Hari-hari tidak ada waktu yang kita tak teringat dia. Saya faham. So ingat, itulah sebenarnya doa. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Takziah Rosminiyah, siapa saja yang pernah kehilangan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cik Rodiah Syarif pun pernah kehilangan. Allahu Akbar. Raziah Abdul Latif, Kak nak beli buku La Tahzan sayang, bukan Al-Talzan. Oh, jangan Tarzan pula perginya. La Tahzan. Ma makna La Tahzan? Jangan bersedih. Okey. Baik, kita ambil lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah cepatnya kita menyesuaikan dengan realiti. Dan alangkah menakjubkannya kita mampu menerima keadaan kehidupan baru kita. Kita terpaksa hidup seorang-seorang tanpa pasangan hidup lagi mungkin. Kita terpaksa hidup di rumah yang kecil kerana rumah besar kita terbakar mungkin. Kita terpaksa hidup dengan new norm kerana COVID masih melanda. Kita terpaksa hidup dengan penyakit yang baru diagnos oleh doktor. Sahabat-sahabat kita tak jangka. Terpaksa. Tapi paksa itu jadikan rela. Sebagai hamba, Allah berhak mengapa-apakan saja kita. Kita tak berhak untuk tekan remote control. Bahagia, tara, datang bahagia 10 kilo. Cannot. Allah nak beri dengan macam-macam cara. Tadi dekat surau ada orang jumpa saya. Ustazah, saya baru terasa ujian yang datang kepada adik saya. Kami sekeluarga sangat terkesan. Dan bermula titik itulah kami mencari jalan pulang bertemu Allah. Hidayah Allah ni Ustazah, kalau kita kejar, kita rebut nikmatnya itu luar biasa. Subhanallah. Rupanya Allah hentak kita sekali untuk kita sedar berkali-kali. Faham ya? 50 tahun yang lalu rumah kita hanya beralaskan tikar daripada pelepah kurma. Di atasnya terdapat bejana air, beberapa hiasan, sebuah periuk daripada tanah, sebuah mangkuk lepir besar dan sebuah kendi. Tapi kehidupan tetap berjalan walaupun semuanya kini telah berubah. Sebab kita reda dan menerima serta kita mampu mengawal realiti kehidupan kita sendiri. Tengoklah, dulu kurus, sekarang gemuk, kan? Dulu seorang, sekarang berdua, bahkan berorang-orang, sahabat-sahabat.
Dulu anak dara, kemudian jadi mak dara, kemudian jadi nek dara. Kemudian sahabat-sahabat rahmat, perubahan demi perubahan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak, kalau nak menyentuh susah. Apa maksud Amy Az ni? Betul kata-katanya menyentuh jiwa saya. Banyak ustazah-ustazah, tapi apa maksud? Apa yang salah pada saya? Tolong tegur saya. Alangkah cepatnya kita menyesuaikan dengan mana tadi? Di atasnya terdapat bejana air, betul. Seorang penyair mengatakan, nafsu berkeinginan. Pukul 4 dah ke? Allah, cepatnya masa. Okey, habiskan syair ni. Nafsu berkeinginan jika dirimu pun menginginkan. Dia kata, Ustazah, jahatlah nafsu saya ni. Suka kepada benda-benda yang jahat. Allah, nafsu tu duduk tang mana? Duduk dalam rongga dadamu. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat, kita suka salahkan itu ini, tapi kamu tak bersungguh-sungguh mencari redanya Allah. Apa yang Allah suka? Hari ni cuti, Sabtu, besok Ahad. Sampai dah pukul 4 petang sekarang. Siapa yang belum baca Quran? Alamak, Ustazah, jangan cakap macam tu. Tak sempat. Tak sempat? Hang buat apa pagi tadi? Pergi keluar sarapan, Ustazah. Lepas roti canai, nasi lemak. Lepas nasi lemak, berapa lama dekat tempat sarapan? 3 jam je. Allah. Baca Quran 3 baris tak sempat. Jadi lagi anak murid Ustazah Zai, saya memang suka macam ni, sahabat-sahabat. Nak mengajak berfikir. Kita nak jawab apa depan Allah? Tuhan, aku tak sempat baca Quran hujung minggu. Aku pergi ngetih dengan kawan-kawan aku. Kawan ni nak jumpa 3 jam ni, 3 jam ni, 3 jam. Aku minta engkau 3 ayat pun tak sempat. Kita nak jawab apa depan Allah? So, jadikan diri kita jangan ada hari tanpa Al-Quran. Tolong sahabat-sahabat. Okey? Ini baru satu, baru bab Quran. Belum bab solat. Ada ni pukul 4 petang baru nak solat Zuhur. Baru terkucuk-kucuk. Alamak, Ustazah lah tahzan ke sekarang ni? Baru nak pergi ambil uduk nak solat. Lagi berapa minit ni nak asar? Kau pergi mana dari tadi? Allah, Ustazah nak tengoklah cerita Korea tu, hero dia mati ke hidup ke? La ilaha illallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak faham. Dulu berdua, sekarang seorang. Asiah As. Faham? Faham, Masya Allah. Dan ada je orang yang takdirnya dulu seorang, berdoa nak berdua orang. Dah hampir kahwin, tak jadi kahwin. Sampai sekarang tinggal seorang. Bahagia je hidup dia bila dia mampu terima kenyataan. Faham sahabat-sahabat? Sebab tu mulut kena jaga jumpa orang. Ini jumpa orang, dah tua, bangka, tak kahwin lagi ke? Ingat orang suka. Sahabat-sahabat, janganlah jumpa orang kahwin sibuk. Kan sibuk. Sekarang ni ada orang yang tukang jadi pengintip perut Nilofa. Peliklah kawan tu tak khabar dia ngandung, tak ngandung. Sibuk mengekok. Perut dia lah, baby bump lah. Apa benda mengena, sahabat-sahabat. Hang bukan suami dia pun. Hang bukan tuang badan pun. Kan masa Ustazah live dengan Nilofa Ramadan bila? Tahun lepas tu kan. Nampak inai dia hitam ni, inai dia ni. Tahulah dia nak kahwin. Tak sibuk pun share dekat Facebook. Kompom Nilofa nak kahwin. Suka hati dia lah dia nak kahwin. Ya Allah, kecoh duk baca cerita Nilofa saja. Duk ukur perut dia, rasa ni dah berapa bulan. Sibuk. Dia beranak, tunggulah. Ada suami kot. Halal sahabat-sahabat. Awak yang kecoh sangat. Kan dah tunjuk dah belang Ustazah Zai. Okay, sopan balik. Nafsu berkeinginan jika dirimu menginginkan. Jika dia dipaksa untuk menerima yang sedikit, dia akan merasa puas. Itulah nafsu. Sebab tu kadang-kadang kita, nah duit aku, nah duit aku, nah duit aku. Mampu je kita nak begitu-begitu macam orang lain yang duk tunjuk. Tapi kita nak cakap pada nafsu, banyak lagi ni, tunggu dulu bab tu. Kereta boleh guna lagi, tak apa. Buat apa nak tukar-tukar, orang lain tu mampu. Aku ni belum pergi umrah ni, belum pergi haji. Aku nak kumpul duit tang tu dulu. Kalau ikut nafsu belaka, sahabat-sahabat, Ustazah, macam mana Ustazah muda-muda boleh pergi Mekah? Soalan kemain lagi. Ingat boleh merompak duit lagi Mekah ni, sahabat-sahabat. Kumpul bersusah payah. Ni meleleh hayak liok ni. Nampak orang petang-petang duk beli pisang goreng. Sedapnya makan pisang goreng panas-panas petang-petang. Yang boleh tak nak beli pisang goreng RM5 abang balik kerja nanti? RM1 cukup lah bang. Abang satu, sayang satu. Kedekut Ustazah Zai.
Sebab apa dalam kepala, ya Allah aku nak pergi Mekah, ya Allah aku nak pergi Mekah, ya Allah aku nak pergi Mekah, ya Allah mudahkan urusan aku. Makan seadanya, cukup sahabat-sahabat. Tapi ni Ustazah, saya dah sampai London, saya dah sampai bla bla bla, saya teringin nak pergi Mekah Ustazah. Macam mana Ustazah, doalah saya. Kata main sampai ke hulu hilir sana sini semua sampai. Tapi bab Mekah nantilah, tua-tua boleh pergi. Saya tak cakap kepada anda yang belum pergi dengan sebab ketidakmampuan. Saya bercakap kepada orang yang memang share pengalaman dia. Ikut Ustazah umrah sahabat-sahabat dirahmati Allah, boleh belanja sekeluarga sampai 16 orang, 20 orang. Sampai Mekah air matanya jatuh. Ni seorang pakcik real depan mata Ustazah. Kakinya dah kena potong kencing manis. Ketika anak-anaknya nak pergi tawaf wadak ni sahabat-sahabat, menangis. Cik kenapa? Masa tu saya uzur tak boleh pergi masjid. Saya teman dia dekat lobi hotel. Kenapa pakcik menangis? Ustazah, betul lah Ustazah, acik ni dah round the world, habis satu dunia dah. Kemanalah otak saya ni masa saya muda dulu Ustazah. Tak nampak langsung nak pergi Mekah. Tak apa Ustazah, saya seronok dapat bawa seluruh anak-anak saya, menantu saya, cucu saya pergi Mekah ni. Seronok tengok mereka berlari sana sini. Ini balasan Allah pada saya. Jangan cakap macam tu cik, Allah sayang pakcik. Sekarang dah tua-tua ni dapat pergi tengok pakcik. Anak-anak tolak, bahagia tengok. Saya bahagia tengok keluarga pakcik. Yelah Ustazah, tak sama dengan yang muda-muda ni ada nawaitu ke sana. Yang muda pergi sebab disponsor oleh ibu ayah, duit keluarga, adik-beradik. Takkan rasa zuk dia. Kalau kita tak rasa macam aku nak ke sana, lillah, kerana Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, Rosmahizan Abdullah. Semoga istiqamah dengan la tahzan, insya-Allah anda akan dapat jawapan. Saya tak boleh sambung panjang lagi sebab dah 1 jam bercakap. Ini macam SOP dalam la tahzan. Dulu kan sahabat-sahabat kami bermula dengan 15 minit, 20 minit. Tapi bila dah makin banyak ni, kita tak bolehlah nak sikit-sikit. Anda yang baru pula, dah bab 122, banyak dah tertinggal dah. Ilmu Allah ni tak ada istilah siapa mula dulu, dah start, jangan tinggal. Janji, dah start, jangan tinggal. Salam istiqamah. Kalau bukan di dunia, semoga Allah satukan kita di dalam jannah. Amin. Ustazah Zai sayang semua kerana Allah. Semoga semuanya dapat memijakkan kaki ke Baitullah. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Saya tak tahulah macam mana nak bagi tahu dekat anda. Setiap kali saya berada di sana, saya memang sebut. InsyaAllah sahabat-sahabat la tahzan, tak semestinya pergi dengan Ustazah. Jangan sebut macam tu. Sebut nak pergi Mekah, nak ziarah Rasulullah, nak tawaf di Baitullah, nak bersa'i, nak berdoa sungguh-sungguh. Tapi kena mulakan. Malaysia ni tak ada Allah ke? Di Malaysia ni Allah sentiasa perhati kita. Allah zoom, tengok siapa yang paling bersungguh-sungguh. Kita duk cakap nak pergi, tapi kita tak mendekat kepada Allah. Kita nak sangat pergi Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, tapi lelaki yang menonton tak meringankan kaki ke masjid-masjid Allah yang berada di atas muka bumi. Apa gunanya umrah? Apa gunanya haji kalau balik nanti rasa Allah tertinggal di Mekah? Allah sentiasa ada di mana-mana memperhatikan orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Bersungguh-sungguh, Allah pasti mendekat kepada kamu. Ikhlaskan hati, insya-Allah takkan lagi selepas ini merasa culas dan malas dalam ibadah. Ampun maaf, sayang semua kerana Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.